ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah pada malam ini, malam yang ke-17 Jamadil Awal 1434 Hijriah. Kita sama-sama lagi dapat bertemu, dapat kumpul, dapat menjadi tetamu Allah pada malam dan awal mukaddimah pada waktu maghrib ini. Mungkin ada di antara kita yang berniat jadi wira Lahad Datu, tapi tak tersampaian. Bila kita menghadiri majlis ilmu dan salat berjamaah, kita sebenarnya jadi wira. Tapi wira bukan Lahad Datu lah, tapi ke liang lahad. InsyaAllah kita jadi wira di dalam liang lahad. Kalau kita jaga solat, kalau kita bekalkan diri kita dengan ilmu, beramal dengan ilmu yang sahih, InsyaAllah Allah akan tempatkan kita di kalangan orang-orang yang diberi hidayah. Itu Nabi SAW bila seorang sahabat yang meninggal dunia, wafat, namanya Abu Salamah, antara doa yang Nabi sebut, pertama sekali Nabi kata, Allahumma ghafir li Abi Salamah, ya Allah ampunkanlah dosa Abu Salamah. Ini sunnah bila kita datang hadir ke rumah orang meninggal dunia. Kalau kita datang dia dah tutup mata tu dah selesai lah. Tapi kalau dia datang bukan nyawa dia belum selesai, nyawa dia dah selesai tapi mata dia belum tutup, maka sunnah kita tutupkan mata dia, kemudian tangan dia, kemudian dibaca doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Kalau orang tu nama Mina, Allahumma ghafir li Abina. Tu dalam bahasa Arab dia. Kalau dalam terjemahan dia, ya Allah ampunkanlah dosa Aminah. Aminah. Kemudian sambungan dia, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, kau tempatkanlah dia di kalangan, tinggikanlah darjatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk Mahdiyin. Itu antara doa yang Nabi sebut pada Abu Salam. Baik, di tangan tuan-tuan, sebagai ulangan, baca Fatihah ni selalu dia kena ulang-ulang, tahsin. Disebut tahsinul qira'ah. Tapi bukan selalu Fatihah dia, semua surah sebenarnya kita kena tahsin. Dan kita dah jelaskan, bila kata khatam itu, khatam ialah kita baca daripada huruf ba, bismillah, sehinggalah huruf sin, an-nas, yang jumlah hurufnya yang ada dalam Quran itu, hurufnya ada 340,740. Boleh ingat ni? Tak ulang dah. 340,740, ya? Ini bilangan huruf yang ada dalam Quran,
740,740, 340,740, senang ingat, 3474. Adapun bilangan huruf, ada pun bilangan kalimah ada 77,439 kalimah menurut seorang tabi'in yang namanya Atha bin Yasar. Ini Imam Ibn Katsir disebut di awal-awal muqaddimah dalam tafsir Quran Al-Azim. Bilangan kalimah ni ada 77,439. Manakala huruf dia ada 340,740. Manakala bilangan ayat, para ulama mereka berselisih. Ulama yang 3 huruf ini, ilmu ni dipanggil ilmu al-adad ataupun dipanggil fawasil. Ilmu al-adad, ain dal dal, bukan adat. Adat tu kebiasaan. Ini adat ni maksudnya bilangan. Ni apa ni ustaz matematik pula malam ni. Tak apa, kita kira huruf Quran tapi tuan-tuan belajar tafsir tafsir Quran minggu depan belajar tafsir. Tak apalah kalau ustaz dah Ustaz Ahmad Fahim, kalau dia dah cerita di sebagai ulangan. Ada pun bilangan ayat, ianya diperselisihkan di kalangan para ulama. Manakala Imam Ibn Katsir dia lebih cenderung kepada pendapat ulama Kufiyin. Kufah ni di Iraq, ulama Iraq yang mengatakan jumlah ayat di dalam Al-Quran 6,236 ayat. 6,236 ayat. Manakala kalau ulama Basrah, mereka kata ayatnya 6,204 ayat. Dan ulama Mekah, Makki, dia panggil ulama Makki. Makki ni maksudnya Mekah lah. Makki. Tapi kita tak boleh. Kalau kita pergi umrah, pergi haji sekejap, balik je orang panggil Haji Abdullah Makki. Tak boleh. Gelaran tu tak boleh dapat. Tapi kalau dulu kaki maki boleh pakai maki lah. Tu maki bukan maki. Jangan tuan-tuan kalau sekarang kita ada dengar seorang tuan guru yang masyhur namanya Syekh Nuruddin Merbu tu Merbau tempat dia di Indonesia, Al-Banjari Al-Makki. Kerana dia belajar di Mekah lama, Al-Makki. Tu ada gelaran ni. Kita tak pakai lah, tak payahlah. Kalau orang panggil kita Syekh, orang Arab kalau dengar Syekh ni maksudnya orang tua. Orang Melayu pun ada panggil orang tua. Mana kalau orang perempuan tu bila lelaki dia tak balik, tadi bang nak pergi mana, tadi panggil bang bila dah lama tak balik, ni pergi orang tua. Kalau orang Arab maknanya dia kata mana pergi Syekh ni. Syekh tu maksudnya orang tua. Sebenarnya Syekhul tu maksudnya tua. Syekhah untuk perempuan lah. Tapi di sisi orang-orang berilmu ni, bila dipanggil Syekh ni makam tinggi sebenarnya makam yang tinggi. Tapi jadi satu kesilapan kalau ada guru-guru mengajar kalau mengajar orang tua-tua macam ni, tak apalah boleh panggil Syekh Anwar jawab, okey, tak kisah Syekh Talib boleh panggil. Tapi kalau kita mengajar sekolah mendengar ataupun sekolah rendah, kita tak boleh kata bagus Syekh. Budak kita panggil Syekh tak boleh. Itu tak sesuai. Kalau macam budak ni, ada budak seorang kita panggil bagus Syekh, entah Syekh ta'al mai sini, tak boleh. Baik, suratul Fatihah. Sebelum kita berbicara tentang suratul Fatihah, yang sebelum ini kita dah pernah bagi tentang al-isti'azah. Al-isti'azah ada 8 yang datang daripada Nabi SAW. Yang pertama tu datang daripada Quran. Jadi menurut Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama Syria. Syria ni siapa-siapa sebut semua tahulah. Sekarang negara Syria semua orang tahu. Bahasa Arab disebut Suria. Ibu negara dia Damsyik, ataupun dalam bahasa Arab disebut Dimashq. Banyak kubur alim ulama di Syria ni. Imam Nawawi ada di Syria. Baru ni yang terkorban Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti berada di Syria. Semuanya di Syria. Said Hawa, kubur para sahabat itu banyak di Syria. Dr. Wahbah Zuhaili kata di sisi jumhur bacaan isti'adzah yang terpilih ialah yang nombor 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kerana ayat ini adalah ayat daripada Quran
dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak memulakan bacaan, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Adapun Imam Ibnu Katsir dia tafsir secara panjang lebar mengenai tentang kalimah syaitan, kenapa, apa makna ar-rajim. Kemudian hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang syaitan ini ada dua. Apabila seorang sahabat yang bernama Abu Zarin, dia bertanya kepada Nabi tentang musuh kepada manusia ni, maka kata Nabi SAW, musuh pada manusia ni ada dua. Satu syaitan daripada jin, dan satu lagi syaitan daripada kalangan manusia. Jadi dia kata, daripada kalangan manusia pun ada syaitan. Ya, kata Nabi, di kalangan manusia pun ada syaitan. Jadi kalimah syaitan ini maksudnya ialah jauh daripada kebenaran dan kesombongan. Jauh daripada kebenaran dan menyombong. Sikap sombong, tidak mahu kebenaran dan sombong. Kalau ada orang sikap begini, maka inilah syaitan manusia nama dia. Di sisi jumhur ulama, di luar solat hukumnya sunat dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Luar solat kita boleh baca daripada 1 sampai 8. Kita boleh baca di luar solat. Mana-mana kita boleh pilih. Di luar solat hukumnya sunat di sisi jumhur ulama, tetapi ada ulama yang mewajibkan bacaan isti'azah di luar solat. Antaranya Atha bin Abi Rabah, Al-Thawri, Al-Auza'i, Ibnu Hazam, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, bahkan Syekh Nasruddin Al-Albani, muhaddis juga mengatakan wajib membaca isti'azah di luar daripada solat. Bahkan apabila kalau mereka kata wajib di luar solat, maka di dalam solat juga wajib. Ini pandangan sebahagian daripada mereka, baca isti'azah itu wajib. Kalau tak baca, solat dia tidak sah. Solat dia tidak sah. Bila kena baca, maksudnya solatnya tidak sah kalau tidak dibaca. Adapun di sisi jumhur, mereka kata di luar salat hukumnya sunat. Ada yang mengatakan ianya wajib. Begitu juga di dalam solat. Kalau mazhab Maliki, dia kata tidak ada baca isti'azah. Auzubillah ni tak ada baca. Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas yang kita kenal ni, Imam Darul Hijrah, imam yang hebat, ulama hadis yang hebat, ulama fiqh yang hebat di zaman dia. Salah seorang daripada 7 ulama fuqaha Madinah yang dipanggil fuqaha Madinah, iaitu Imam Malik bin Anas. Waktu Imam Malik ini lahir, maka pada tahun tersebut juga adalah tahun kewafatan sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Lahirnya Malik bin Anas, setelah wafatnya Anas bin Malik, tapi dia tak ada kena-mengena. Anas bin Malik wafat tahun tersebut, Imam Malik pula lahir. Sahabat meninggal, lahirnya seorang tabi'in, Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dia kata tak ada baca isti'azah kecuali pada bulan Ramadan. Imam Malik kata baca isti'azah ni hanya pada bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Dalam solat fardu tidak ada dibaca, dan dalam solat sunat juga tidak ada dibaca. Adapun mazhab Syafi'i dan Hanbali, dia kata sunat baca pada awal rakaat sebelum memulakan bacaan. Setiap kali sebelum memulakan bacaan, sunat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun mazhab Hanafi dan Ibnu Hajar, mereka mengatakan isti'azah ni hanya dibaca pada rakaat yang pertama sahaja. Hanya pada rakaat yang pertama. Rakaat yang lain tak perlu baca lagi. Ibnu Hajar kata tak. Ibnu Hajar pensyarah kepada kitab hadis Sahih Al-Bukhari, namanya Fathul Bari. Ini ada orang dia tahqiq, analisis dari hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dia syarah hadis Imam Al-Bukhari. Dia kata kenapa Imam Bukhari letak bab ni. Ulama yang kemudian datang, dia komentar lagi pendapat Ibnu Hajar. Kadang-kadang mereka kata Ibnu Hajar tersilap dalam memahami. Oh, lagi hebat. Yang terbaru ni, seorang muhaddis daripada Jordan, namanya Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Dan para ilmuwan Islam sangat menunggu buku ni. Buku dia iaitu syarah
Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, tetapi dikomentar oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Kata tuan guru kita, kalau begitu, kata tuan guru kita, Datuk Haji Ibrahim Al-Hafiz, kalau begitu tak ada keraguan lagi kalau kita nak baca pada buku Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Macam inilah banyak orang datang dijual-jual buku. Contohnya buku Imam Al-Ghazali. Buku Imam Al-Ghazali iaitu buku Ihya Ulumuddin. Banyak orang Melayu suka baca. Banyak orang suka baca. Tapi mereka tak perasan dalam kitab Ihya itu banyak mengandungi hadis-hadis yang batil, yang maudhu', yang lemah, pendapat yang kurang tepat. Kerana Imam Al-Ghazali dia pakar dalam fiqh tapi bukan pakar dalam hadis. Sebenarnya kedudukan yang lebih hebat ialah orang yang pakar fiqh dalam masa yang sama dia pakar hadis. Itu lebih hebat. Tetapi ala kulli hal, kesilapan itu telah diperbetulkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, iaitu guru kepada Ibnu Hajar. Seorang nama hadis juga dia betulkan. Hadis-hadis itu dia buat keterangan. Hadis ni tidak sahih, hadis ni palsu, macam-macam disebut. Ada orang datang jual buku kat sekolah, terjemahan Ihya Ulumuddin yang minggu lepas. Daripada mana datang? Perak. Saya kata saya dah ada dah buku ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa terjemahan pun ada dah. Tak apalah ustaz, beli lagi. Dia suruh kita beli juga. Ya, awak tak jual buku lain ke? Tak ada. Ihya Ulumuddin dah bertahun dah kami jual, laku. Dahsyat juga. Bolehkan satu jenis buku tu je boleh laku, dia kata jual. Saya tanya berapa harga. Pasal Inai datang dia kata 300 lebih. Kalau tidak harga biasa 500 lebih. Ya Allah. Boleh 2 kali bayar. Macam jual kapet juga lah, 2 kali datang bayar boleh. Tak apalah, saya kata banyak-banyak saya tak terbaca. Yang ada pun tak terbaca. Terjemahan ala kulli hal. Lebih bagus bila kita baca yang telah diperjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Jadi mereka para ulama bersepakat bahawa isti'azah itu bukan satu ayat daripada Quran dan bukan satu ayat dan bukan daripada Quran. Isti'azah ini bukan daripada Quran, dia daripada hadis Nabi SAW. Jadi kalau seseorang itu, bagi yang tidak membacanya dalam mazhab Syafi'i, solat yang sah. Tapi ada yang memberi pandangan hukumnya wajib, seperti Ibnu Sirin dan juga Ibnu Hazm, dia kata wajib membaca isti'azah berdasarkan firman Allah tadi, "Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Adapun Al-Imam Ibnu Katsir apabila menceritakan tentang isti'azah ini, beliau mengatakan bahawa kalau menurut Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Abu Nu'man, nama asalnya Abu Nu'man. Abu Hanifah ni dia wafat tahun 150 Hijrah. Bila Imam Syafi'i lahir, tahun tersebut Abu Hanifah pun wafat pada tahun yang sama. Matinya seorang imam dan lahirnya seorang imam. Ini orang yang adil. Mereka tidak ta'assub kepada imam. Tak ta'assub pada Imam Syafi'i, tak ta'assub pada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak sempat jumpa Imam Abu Hanifah, tapi dia sempat berguru dengan Imam Malik. Imam Malik tidak berguru dengan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga berguru dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Allah, betul-betul. Dahsyat tuan-tuan. Sekarang pun ada juga. Ada orang waktu ustaz ni mengajar, dia datang. Waktu dia mengajar pula, ustaz tu datang. Tak kisah, tak ada jadi masalah pun. Sebenarnya diamalkan oleh salafus salih yang terdahulu. Abu Hanifah, dia ada 2 orang anak murid dia yang hebat, namanya Muhammad dan juga Abu Yusuf. Tapi kadang-kadang mereka ni tak sependapat, walaupun satu aliran mazhab. Abu Hanifah dan Muhammad, dia kata ta'awuz itu dibaca di dalam solat untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat ta'awuz itu dibaca untuk solat. Abu Hanifah dia kata dibaca ta'awuz itu kerana baca Quran. Tapi seorang murid dia yang nama Abu Yusuf dia kata tak, ta'awuz itu dibaca di dalam solat. Jadi Abu Yusuf berpendapat apabila setiap kali orang melakukan takbir, sebagai contohnya dalam solat Idul Fitri, maka setiap kali sebelum dia takbir, selepas dia bertakbiratul ihram, hendaklah dia beristi'adzah. Jadi Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada rupanya pandangan daripada murid Imam Abu Hanifah,
membaca isti'adzah. Kalau ditanya dalam solat jenazah, boleh tak dibaca isti'adzah? Maka para ulama mereka terbagi kepada dua pendapat. Pertama, mereka kata tidak baca. Yang kedua kata boleh dibaca berdasarkan keumuman apabila membaca surah. Kan membaca Quran Al-Fatihah tu kan, pada rakaat yang pertama dibaca isti'adzah kan. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, antara kelebihan orang yang membaca isti'adzah ini ialah pertamanya ialah menyucikan dan mengharumkan mulut, menyucikan dan mengharumkan mulut daripada kata-kata yang tidak mengandungi faedah dan juga perkataan yang buruk. Orang yang juga baca isti'adzah, dia dapat elakkan mulut dia daripada berkata-kata tentang sesuatu perkara yang tidak betul kan? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada dua orang lelaki yang saling bergaduh. Macam kita dah maki hamba, dia maki dia, dia maki dia. Dia mencela dia, dia mencela dia. Dia mencela dia, dia mencela dia. Di hadapan Nabi SAW. Depan Nabi pula tu. Lalu kata Nabi, bila dia mencela tu, salah seorang tu, bila dia marah kawan dia, muka dia merah padam. Dia marah, maki betul, marah, muka dia merah padam. Lalu kata Nabi, inni la a'lamu kalimatan law qala laha la dhahaba anhu ma yajiduhu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang jika dia mengucapkannya nescaya akan hilang semua yang dirasakan, iaitu jika dia mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi kata kalau dia ucap betul-betul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, marah dia akan hilang. Kemudian para sahabat Nabi pun bercakap pada orang yang bergaduh tu. Tak dengar Nabi cakap. Itulah lebih kurang Nabi. Tak dengar ke Nabi dah cakap tu? Lalu dia kata, ingat aku gila ke? Dia cakap balik pada sahabat, ingat aku tak waras ke? Aku dengar apa Nabi cakap tu, aku faham. Itu maksud dia. Jadi Nabi mengajar kepada kita, kalau kita sedang marah, pertama sekali sebutlah isti'adzah. Ini teknik ataupun yang cara yang diajar oleh Islam. Bila kita marah, apa kita nak buat? Marah mesti marah. Bukan setengah tempat. Bukan semua tempat kita tak boleh marah kan? Ada tempat yang kita kena marah kan? Kalau kita dah maghrib kan, TV tak tutup, marah lah, tutup TV. Kalau tak marah, tak tutup kan? Marah mesti marah. Tapi ada tempat yang kita tak boleh marah kan? Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, faedah membaca isti'adzah ialah kerana membaca firman-firman Allah, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah. A'udzubillah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Kerana syaitan ini dia musuh batin, musuh yang batin. Dia bukan musuh yang zahir, musuh yang batin, yang tidak nampak dengan mata kepala. Dalam ayat Al-Quran yang Allah sebut dalam surah Al-Isra, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kita tak akan dapat menguasai syaitan. Tak boleh menguasai syaitan. Sebenarnya bila kita bela jin, kita kata jin tu berkhidmat dengan kita. Sebenarnya jin itu menguasai kita. Sebenarnya bukan kita tuan dia, dia tuan kita sebenarnya. Kita ditipu. Kita kata saya ni jin tau, jangan main. Nama pun jin. Bela jin lagi. Nama jin, bela jin lagi. Saya ni bapa segala jin. Kita kata kita tuan jin, sebenarnya jin tuan kita. Kita kata jin itu sebagai hamba, sebenarnya kita hamba jin. Kita ditipu oleh jin. Syaitan, jin yang syaitan, bukan jin yang tapi jin yang syaitan. Baik, itu dalam kisah, nanti kisah Bismillah tu dalam surah An-Nam ada disebut kisah Hud-Hud. Bila Hud-Hud ini datang, dia datang dia jumpa dengan istana Ratu Balqis dalam kisah Nabi Sulaiman AS. Lalu Nabi Sulaiman kata, siapa yang boleh mendatangkan singgah sana kerajaan Balqis itu di depan aku sekarang. Dalam Quran ada sebut itu. Maka bangunlah jin, iaitu Ifrit. Dia kata sebelum tuan bangun daripada tempat duduk, aku boleh datangkan
Bayangkan kekuatan jauhnya, singgah sana Balqis itu yang hendak dibawa di depan Nabi Sulaiman AS. Kemudian kekuatannya lagi. Tengok, ini kan pula sekadar syaitan tu nak berbisik. Sebelum kita sampai tu dia berbisik, ni yang nak datang dengan kau ni orang tak nak kerjasama. Dia kata nama dia sekolan, anak 3. Dia datang ni sebab kaki dia terkehel ni. Kita sampai baru duduk je, tak payah cakap, pakcik dah tahu dah semua. Dia menipu kita. Jangan jaga-jaga. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini dia kata para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari kalangan manusia. Itu dalam perang Badar. Malaikat Allah datang beri bantuan, kemudian mengalahkan musuh-musuh di kalangan manusia. Sesiapa yang dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah, yang berasal daripada kalangan manusia, maka dia meninggal sebagai syahid. Barang siapa yang dibunuh oleh musuh yang bersifat batiniah, maka sebagai syahid, yakni terusir. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh manusia biasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh batini, yakni syaitan, maka dia tertipu atau tertanggung dosa. Kerana dia tertipu dan tertanggung dosa, akhirnya masuk ke neraka. Kerana syaitan dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya, maka mohonlah perlindungan kepada Tuhan yang melihat syaitan, sedang syaitan itu tidak melihatnya, iaitu tidak nampak kepada Allah. Kita tak nampak syaitan, syaitan nampak kita. Tapi kita mohon perlindungan kepada Allah yang nampak syaitan, dan syaitan itu tidak nampak Allah. Ini cantiknya kata Imam Ibnu Katsir dalam menegaskan ayat memohon pertolongan kepada Allah, iaitu ayat isti'adzah. Jadi dalam faedah membaca isti'adzah ini juga, iaitu kita memberikan pengakuan atas kekuasaan Allah, kemudian pengakuan ke atas kelemahan diri kita sebagai hamba, iaitu yang tidak berdaya melawan syaitan. Itu kesimpulan sedikit isti'adzah ini yang kita telah sebutkan dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya sunat dibaca pada setiap rakaat. Membaca isti'adzah sama ada dalam sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, kita disunatkan membaca sebelum kita membaca ayat Al-Quran pada rakaat yang pertama, 2, 3 dan 4. Dan dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sujud sejadah kerana dipisahkan dengan rukuk dan juga i'tidal, dipisahkan rukuk dan sujud, maka sunat juga bila bangkit kita membaca isti'adzah. Iaitu sebagai contoh, kalau kita baca surah As-Sajadah, tiba ayat sejadah, kita sujud sekali. Bila kita bangkit, maka kita telah dipisahkan oleh sujud, maka bila bangkit itu sunat baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian sambung ayat yang seterusnya, tatajafa junubuhum, ini pada surah As-Sajadah. Adapun dalam kitab Al-Imla, Al-Imam Syafi'i dia kata isti'adzah ini boleh dibaca, isti'adzah ini boleh dibaca sama ada secara kuat ataupun secara perlahan. Imam Syafi'i dia bagi kita kelonggaran. Dia kata boleh baca kuat, boleh baca perlahan. Tapi dalam hadis bila kita lihat, Nabi SAW tidak pernah membaca isti'adzah ini secara kuat. Nabi tak pernah baca. Tapi ada hadis yang menunjukkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab dia baca isti'adzah secara kuat. Seperti mana dia baca doa iftitah secara kuat, isti'adzah juga dia baca secara kuat. Kerana apa? Dia nak mengajar kepada jemaah. Tetapi sabit juga selepas daripada itu dia membaca secara perlahan, hanya untuk mengajar saja. Sebagai contoh, orang selalu dengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dah biasa dah, Pak Imam tak baca kuat pun aku hafal. Tapi sekali Imam baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, makmum pun tercengang. Isti'adzah mana ni pula? Tujuan dia nak mengajar kepada makmum, ataupun dia baca yang nombor 8 ke, yang nombor 7 ke, Allahumma anni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa syirki. Makmum tak pernah dengar. Tujuan dia nak mengajar kepada makmum. Maka boleh dibaca secara kuat. Isti'adzah itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Imla. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dia bagi pilihan kepada pengikut dia, nak baca pun boleh, tak baca pun boleh. Tapi kalau kita lihat kepada hadis, kesimpulannya ialah Nabi SAW dia baca isti'adzah. Dia baca isti'adzah walaupun Nabi pernah meninggalkan baca isti'adzah.
ni mazhab Maliki tadi dia kata Nabi tak baca. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi, Abu Bakar, Umar memulakan solat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada doa iftitah, tak ada isti'adzah, tak ada basmalah. Semua tak ada, tiga tak ada. Tapi yang banyak dalam hadis yang lain, Nabi solat membaca isti'adzah. Kesimpulannya, sunat kita baca pada di awal sebelum kita membaca Al-Quran, pada setiap rakaat. Itu yang lebih sabit, yang lebih kuat. Selesai isti'adzah, kita tengok kepada perkataan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dia ada 19 huruf. Dah kira belum? Saya tengok sekali je saya dah tahu 19. Siapa boleh kira yang nombor 2? Alhamdulillah. Tak usah tipu lah, tengok je boleh kira. Mana boleh kira? Mesti dah kira sebelum datang tadi. Mana boleh dah tengok sekali je dah boleh tahu dah ni 19 huruf. Bukan pasal bawah mim tu nombor 19. Tidak, tuan-tuan kira betul-betul lah. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Jumlah dia ada 19. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah ialah surah Makkiyah. Walaupun para ulama mereka berselisih. Kata Abdullah bin Abbas, surah ini surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Adapun Abu Hurairah, dia kata surah ini Madaniyah, iaitu diturunkan selepas Nabi hijrah. Ada ulama dia kata dia turun 2 kali. Sekali sebelum Nabi hijrah, sekali sebelum Nabi, sekali selepas Nabi hijrah. Maknanya ada 3 pendapat. Tetapi Ibnu Katsir dan jumhur ulama mereka cenderung kepada pendapat yang pertama, iaitu suratul Fatihah ialah surah Makkiyah. Maksudnya diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Jumlah ayatnya ada 7. Kemudian jumlah kalimahnya ada 27. Dan jumlah hurufnya ada 140. Ini dalam nota yang lepas tuan kita ada bagilah. Cuma kalau tuan-tuan tak hafal Al-Fatihah tu berapa huruf, maknanya Al-Baqarah, Al-Kahfi, As-Sajdah tu tak hafal tu. Besar tak hafal. Nombor 1 tak hafal, takkan nombor 2, 3 sampai nombor 40 dah hafal. Tak hafal lagi tu. Kalau paling kurang pun paling ingat Fatihah lah. Ada 7 ayat diturunkan di surah yang pertama, juzuk yang pertama, diturunkan sebelum Nabi berhijrah, Makkiyah. Ayat ada 7, huruf ada 27, kalimah ada 140. Pertama sekali kita tengok pada ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya malam ni saya bercakap nak membetulkan tajwidnya saja. Kalau kita bahas dari sudut hukum fiqah, Bismillahirrahmanirrahim ni panjang cerita. Panjang cerita itu dalam kuliah tafsir seronoklah. Cerita suratul Fatihah ni je. Kalau nak cerita dalam kuliah tafsir, saya ingat 6-7 kali sesi baru selesai cerita tentang apa. Tengoklah bagaimana nak dijelaskan, dari sudut mana nak diperjelaskan tentang suratul Fatihah. Kalau menurut Al-Imam Al-Qurtubi, nama suratul Fatihah ini ada 12 nama. Al-Fatihah, Al-Kitab, Sab'ul Mathani, Al-Fathu, As-Salah, macam ada 12. Kalau menurut pengarang kitab tafsir Ruhul Ma'ani, iaitu Al-Imam Al-Alusi, Imam Al-Alusi dia kata Al-Fatihah ini ada 20 nama. Oh, lebih banyak, 20 nama. Ar-Ruqiyah, Ruqiyah maksudnya penyembuh. Ambil air, baca, boleh sembuh. Sebenarnya hadisnya satu saja, kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Seorang sahabat, sekumpulan sahabat, mereka balik daripada perang, lalu dia singgah di satu perkampungan Badui. Satu perkampungan Badui. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka singgah, tiba-tiba datang seorang budak wanita, budak perempuan hamba. Dia datang, dia kata, "Tok kampung kami ni sakit, macam-macam tabib ubat tak baik. Ada tak di kalangan kamu ni yang boleh ubat?" Lalu pergi seorang sahabat Nabi, bukan Abu Musa, tapi salah seorang daripada kalangan sahabat itu. Dia pergi dan dia baca suratul Fatihah. Lalu dengan takdir Allah, baik orang tua ni. Tok Batin lah, kalau kita Tok Batin lah. Ni orang Badui marah orang Badui. Bila pula kami dapat Tok Batin, dia kata, bukan Tok Batin. Jadi baik, lalu dia sedekah, dia bagi hadiah 30 ekor kambing. Apabila mereka nak membagikan
Maka Abu Sa'id Al-Khudri dia tahan. Dia kata jangan dulu kita bawa balik ke Madinah. Tanya pada Nabi dulu apa yang boleh kita buat. Bila sampai di situ, mereka pun cerita pada Nabi tentang situasi tersebut. Kata Nabi, bagaimana kamu tahu ianya adalah ruqiyah? Nabi sebut Al-Fatihah itu ruqiyah, maksudnya jampi, penyembuh. Maka Nabi kata bagi-bagikanlah kambing itu dan bagi aku seekor. Nabi pun minta seekor. Padahal Nabi pun tak terlibat, tapi Nabi pun minta seekor. Jadi pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita tengok nombor 7 itu adalah pada huruf lam yang pertama. Di situ ada kod tajwid, tapi tak disyarahkan. Tak disyarahkan izhar halqi itu apa, izhar syafawi itu apa, izhar mutlak itu apa. Yang nombor 7 tu idgham syamsi bila gunna tanpa dengung. Alif lam lam ha. Lam yang pertama itu lam yang kedua, bukan lam yang pertama, lam yang kedua ada tanda satu. Lam yang kedua tu dia ada nombor 7 dan 34. 34 tu ialah lam dibaca nipis, ataupun dalam bahasa Arab disebut tarqiq. Kalau tafkhim tebal, tarqiq nipis. Kerana hukum huruf yang dibaca tebal dan nipis ni ada dua, lam dan juga ra. Lam tebal, lam nipis. Kalau sebelum huruf lam tu baris bawah bismillah, mesti baca nipis, bismillah. Kalau permulaan Allah tebal, Allahu la ilaha illa, tak boleh baca Allahu la ilaha illa huwa, salah. Baca Allah, bismillah. Kemudian nombor 15 iaitu mad asli sunai. Mad asli sunai. Kerana mad asli ini dia terbagi kepada dua, mad asli mutlak dan satu lagi mad asli sunai. Bismillah. Contohnya kita baca Yasin. Ya yang pertama tu, ya tu, itu dipanggil mad asli sunai. Dalam surah Taha, Taha, Ta dua harakat, Ha pun dua harakat. Ini dipanggil mad asli sunai. Kita pernah dengar Ustaz ni pertama kali, selalu dengar mad asli, mad asli, mad asli. Orang asli, ada asli je lah semua. Melayu asli pun ada. Siapa Melayu asli kat sini? Tak ada nak laku kata kalau Melayu asli ni orang-orang asli. Melayu asli ni asal lah orang Melayu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, huruf ra nombor 31, iaitu nombor 31 dia kata ra dibaca tebal, Bismillahirrahman. Tak boleh baca Bismillahirrahman, tak boleh baca nipis, Bismillahirrahmanirrahim. Beli benar bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qiraat Hafs an Asim. Riwayat Hafs, qiraat Hafs, bacaan Hafs an Asim, daripada Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha, huruf mim iaitu nombor 19 maksudnya mad arif lisukun, boleh dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim, 2 harakat. Bukan rahim, itu tak ada arif. Bismillahirrahmanirrahim, 2 harakat. Kalau 4, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 6, Bismillahirrahmanirrahim. Him, jangan him. Ada dengung pula ujung, pun salah. Jangan didengung kan. Him, habis. Nas, balikin na tu yang panjang, nas, bukan nas, bukan nas panjang, nas bukan. Na tu yang dipanjangkan. Selesai ayat pertama. Bismillah. Belah atas dia ada nombor lain lagi, nombor 7 dengan nombor 16. Nombor 16 sama mad asli mutlak, Rahmanirrahim. Baik, ayat yang kedua. Ada ke orang nak wakaf pada ayat yang pertama? Bismillah. Nampak dia bini sangat. Bismillah, dah tersemput dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Belum pernah ada orang baca 2 kali wakaf pada Bismillah. Biasanya orang baca sekali. Semua orang nafas dia sampai. Alhamdulillah, kita boleh sampai nafas.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tengok upayaan kita. Kalau kita jenis nafas boleh panjang, suara kita masih mantap, suara macam Ramli zaman muda lagi, suara kita mantap lagi, maka kita bolehlah baca dengan perlahan, tertil. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tertil sebenarnya. Tapi kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan tertil. Itu dah laju dah tu. Tertil ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau nak tahu tertil ni, macam bacaan Imam Masjid Kampung Hulu, Imam Abbas. Itu tertil dia baca. Lambat. Tapi jemaah komplain lah. Tapi lambat. Kalau nafas pendek, tak payah tertil. Baca lagi sikit. Baik, ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nombor 45 itu dia panggil dengan hamzah. Sebenarnya bukan alif. Hamzah wasal. Dia panggil hamzah wasal, dimulakan dengan baris atas. Alham. Tak boleh baca ilhamdulillah. Kena baca alham. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena baca alhamdulillahirabbil alamin. Huruf ha, jaga-jaga. Jangan baca dengan huruf ha. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Bil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sisi jumhur qiraat mereka baca alhamdulillah. Tapi seorang tabi'in Sufyan bin Uyainah dia baca alhamda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai pengetahuan sajalah. Tapi jangan kita buat esok. Sekali tukar pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak orang mufaraqah nak kita faham. Ini sebagai pengetahuan saja. Bacaan qiraat daripada imam yang lain. Yang kita baca ini salah satu daripada imam yang masyhur, namanya Imam Asim. Riwayat Hafs daripada Asim. Hafs ini yang bacaannya sampai pada Nabi. Asim ni anak murid dia. Hafs ni dia ada dua orang anak murid. Satu nama Asim, satu lagi nama aku saya tak ingat. Dia ada dua orang, tapi yang paling kuat, yang paling hampir meniru bacaan Hafs ialah Asim. Dan Asim ini bacaannya diterima seluruh dunia. Semua orang baca dengan cara baca Asim, riwayat daripada Hafs. Yang bacaan dia sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Nabi SAW. Hafs Asim. Jadi kalau bacaan dalam Hafs Asim, ada beberapa tempat saja mereka tukar. Sebagai contohnya, kalau mereka baca Ishmam. Ishmam ni mereka hanya baca dalam surah Yusuf. La ta'manna, mulut kena dimuncungkan kerana asalnya la ta'manuna. La ta'manuna. Jadi bila dibaca la ta'manna, kena dengung. Tapi di tempat-tempat lain, bila huruf penghujungnya huruf tanda baris depan, sebagai contoh ni kita jumpa idza jaa nasrullahi wal fathu. Fathu tu bila kita waqaf fath. Tapi ada sebahagian ulama dia kata kena diismamkan fath. Dimunculkan juga. Wastaghfir. Kalau ikut kita tengok Tan Sri Hasan Azhari, dia kata kena ismam. Tapi kalau riwayat Hafs Asim, ismam satu tempat saja. Tapi boleh dibaca dengan ismam juga pada tempat-tempat. Sebagai contoh tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Mulut tu macam memuncung. Seolah-olahnya fathu, tapi fat tak manuna asalnya, tapi la tak manna, kena dimunculkan. Dia baca Quran dengan berguru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di atas tadi mat arid kita baca 4, yang baki juga kita baca 4. Sampailah kita baca surah pun 4. Barulah dia tidak sumbang. Mat arid dibaca dengan 4. Tawassul itu lebih afdal dibaca dengan 4.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jaga-jaga. Ada sebagian orang dia baca Rabbil, bel. Bel ni tak ada. Bel tu macam dah imalah. Dia bukan B lagi, dia B. Macam baca B. Malikin nas, bukan malikin nas. Patutnya malikin nas, bukan malikin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. B, dia baca sebut B. Macamnya firun. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan qul ya ayyuhal kafirun. Buat solat tak apa. Kafir, orang kafir, kafir. Sebenarnya kafir, kafir. Dalam tafsir kita baca surah apa ni, Maryam, ayat hadi Masjid Al-Azim dengan tuan guru kita. Bila kita berdoa tu, dia kata berjaga-jaga bila kita sebut laknat ke atas Israel. Kerana Israel itu dalam Quran disebut Israel itu ialah Nabi Yaqub AS. Tapi kalau kita nak berdoa, kita kata ya Allah laknatlah Yahudi, ya Allah laknatlah Zionis. Zionis. Tapi jangan laknat Israel, kerana Israel itu dalam Quran, Israel itu ialah Nabi Yaqub AS. Bani Israel, anak-anak lelaki kepada Israel, iaitu anak-anak Nabi Yaqub AS. Di antaranya Nabi Yusuf, yang 12 orang saudara itu yang mereka buang Nabi Yusuf AS. Sampai penghujung sekali, bila mereka datang, ya Allah, dia rupanya Yusuf, saudara kami. Kata Nabi Yusuf AS, ya Allah, sesungguhnya yang memisahkan antara aku dan saudara-saudara itu ialah syaitan. Nabi Yusuf AS punya jawapan dalam Quran, kerja memecah belahkan persaudaraan ini ialah kerja syaitan. Nabi Yusuf tak cakap tentang hal-hal yang lain, tetapi kerana syaitan. Baik, ayat yang ke 3, Ar-Rahmanir Rahim. Sama macam ayat yang pertama tadi, Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang keempat, Malik Yaumiddin. Orang Arab, dia kalau sebut ma, dia tak sebut Malik Yaum. Tu orang Melayu. Arab ni dia sebut ma. Malik Yaum. Orang Melayu ma, Arab ma. Dia ada melebih sikit. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Jangan me pula kan, lebih-lebih. Jangan terlampau me. Bukan ma. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Ada kiraan yang dia baca Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ma itu dia tidak panjangkan. Kalau riwayat-riwayat yang lain, kiraan yang lain, ma itu tidak dipanjangkan. Malik Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu kiraan yang dibaca wasal. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Dipanggil idgham kabir, iaitu dimasukkan terus tanpa ada baris pada mi. Ar-Rahmanir Rahim, tak ada mi. Mi itu tak berbaris. Malik Yaumiddin. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang dia kata yang pertama tu kuat, yang kedua tu perlahan. Iya yang pertama tu ditekan kuat, iya yang kedua tu perlahan. Sebenarnya sama saja, dua-dua sama. Tak ada yang pertama kuat, yang kedua perlahan, ataupun yang kedua kuat, yang pertama perlahan. Tak, dia sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Arab sikit je, tapi masih bertasydid. Kalau kita kira daripada ayat pertama sampai ayat 7, ada berapa tanda tasydid? Tanda sabdu ada berapa dalam surah Al-Fatihah? Lambat 19, 14. Ada 14. Lambat dah, tunggu lambat. Ada 14 sabdu. Pada ayat pertama tu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim 3, Lillah Rabbi 5. 3, 5 dah berapa? 8. 3 betul. 3, 2, 5. Ar-Rahman Ar-Rahim 2 lagi 7. Middin 8. Iya 9. Iya 10. As-Sirat 11.
Allazi 12, dan waladha 13, lim 14. Ada 14 sabdu. Jadi kalau kita tinggalkan sabdu ni, maknanya kita telah tinggalkan satu huruf, maka rosak bacaan Al-Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tuan guru kita dia suruh tekan kuat, iyyaka na'budu wa iyyaka, tapi bukan iya, jangan terlalu kuat pula. Nanti mendatangkan sifat huruf yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting ada sabdu di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid. Nasta'in. Ini dipanggil tadi, boleh diismamkan. Nasta'in. Seolah-olahnya nasta'inu, tapi kita waqaf. Nasta'in. Mulut dia muncung sikit. Seolah-olahnya nasta'inu, tapi nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada kiraan yang dibaca dengan huruf sin. Ihdinas sirat, sin dibaca sin. Tapi kita kiraan Hafs an Asim baca ihdinas sirat, huruf sad. Ihdinas siratal, huruf ta, jangan baca tal. Kalau baca ihdinas sirat, sad dah betul, tapi ta pula salah, baca ta. Ihdinas siratal, itu dah pergi huruf ta, huruf tol, huruf ta. Mustaqim, mustaqim, huruf qaf. Jangan baca mustaqim, itu huruf kaf. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh, ini ayat yang panjang dan para ulama berselisih. Ada yang mengatakan mesti berhenti pada an'amta alaihim. Kalau dalam mazhab Syafi'i, afdal dibaca sampai penghujung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, di situ ada hukum-hukum nun mati dan mim mati. Nun mati bertemu ain an'amta, hukumnya izhar, izhar hakiki. Kemudian alaihim bertemu ghin, itu hukumnya ikhfa, hukumnya izhar syafawi. Hukum mim mati juga tidak didengungkan. Kemudian alaihim waladdallin, sama tadi macam juga alaihim ghairil maghdub. Huruf ghin jaga-jaga, jangan kalau Datuk Mufti sekarang, Datuk Wira Rashid dia kata pegang teka ni bergegau gitu. Ghairil kalau tak gegau tak. Dia kata pegang ni mesti gegau. Peganglah teka masing-masing. Jangan pegang teka awal cekik agak. Pegang teka masing-masing. Maghdu, huruf dal berjaga-jaga kat sini pun. Kebanyakan jemaah kadang-kadang dia terbaca dengan huruf dal. Ghairil maghdu, bukan maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf dal ini dia sifat huruf dia istitalah. Bila kita nak masuk tu, dia kadang-kadang dia boleh dilewatkan sedikit. Dia lambat. Boleh terus waladdallin, ataupun dibaca waladdallin. 6 harakat istibanyak. Jangan lambat sangat. Waladdallin. Berapa saat tu? Waladdallin. Itu dah sabta. Dia waladdallin, ataupun kita baca waladdallin terus, ataupun waladdallin. Jangan waladdallin, lambat, terlampau lambat masuk. Berjaga-jaga waladdallin. Jadi kalau nafas kita pendek, yang afdalnya kita berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti situ. Kemudian kita sambung
ghairil mag, sambung terus, tak perlu an'amta alaihim ghairil mag, tak perlu ambil belakang berita ya. Sambung terus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada sedikit sabdu di situ, jangan terlampau kuat tekan ataupun didengungkan. Waladdallin, dengung. Sebenarnya tak dengung, cuma sikit saja. Waladdallin. Jangan terlampau kuat, jangan tak ada langsung pula. Waladdallin, tak masuk kat lam tu. Jadi kita dengar satu bacaan contoh daripada Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kebetulan ada dalam handphone ni lah. Kalau siapa-siapa ada handphone yang ada bacaan ni pun boleh dengar. Dia baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Dia baca mad alif disukun 2 harakat sahaja. Lagi sekali insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bacaannya mungkin agak laju lah, bukan tartil. Ada dalam kaset-kaset yang lain dibaca tartil. Tartil sangat dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tartil dia baca. Yang ini dia baca cepat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, insyaAllah yang amin pun kita tak sempat sebut. Dah sunat lah. Ada soalan sebelum kita tangguh kan? Wasal. Bacaan yang wasal sebenarnya sangat bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah bila tanya bagaimana bacaan Nabi, dia kata sesungguhnya Nabi SAW membaca satu ayat ke satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat daripada Fatihah dikiaskan juga pada bacaan surah-surah yang lain, dibaca satu ayat. Ini dinamakan waqaf dan ibtidah pada ru'usul ayat, pada kepala ayat. Setiap kepala ayat itu diwakafkan saja bacaan. Jadi kalau ada orang yang baca berwasal, dia sambung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sebenarnya dia tidak mengikut sunnah. Bacaannya sah. Kalau kita menjadi makmum mengikutnya, bacaannya juga sah. Boleh diikut, tapi dari segi kredibiliti dia sebenarnya telah menghilangkan sunnah Nabi SAW. Dalam sembahyang sunat pun kita baca. Dan jaga-jaga, kalau kita baca pantas, kita jangan berhenti, tak ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaum. Berhenti, tapi sebenarnya dia tak berhenti, putus nafas dan ambil nafas. Berjaga-jaga. Ada juga orang buat macam tu. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaum. Kita dengar macam dia berhenti, sebenarnya dia bersabda. Itu lagi salah berbanding orang wasal. Kalau orang baca wasal Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin, itu lebih baik daripada yang baca yang tadi tu, yang berhenti tak ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Dia berhenti, dengar berhenti, sebenarnya dia tak berhenti pun. Dia hanya berhenti tanpa ambil nafas.
Sepatutnya dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul ambil nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaum. Itu sebenarnya begitu, betul-betul ambil nafas. Jadi kalau kita jadi imam, berhentilah ambil nafas betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila nak ambil nafas tu memanglah mengambil masa beberapa saat, beberapa second lah, 1 second. Janganlah terlampau lama pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tilawah. Tilawah boleh. Dalam solat janganlah macam tu. Nampaknya makmum tak. Makmum nanti suruh bencin lah. Tak payah jadi imam lagi lah. Ganti orang lain lah. Jangan macam tu. Mentang-mentang Johan Ahmad kerjasama. Dia buat tilawah, buat solat, dia bawa dalam solat. Jadi soalan jadi bagus lah. Bila kita baca dalam solat, buat solat, jangan kita sambungkan suratul Fatihah. Sebenarnya banyak kalau soalan kita nak tanya. Kalau imam baca Inna A'taina, kita pun baru baca Malik Yaumiddin, patut tak kita habiskan bacaan kita, ataupun kita terus saja rokok bersama-sama dengan imam? Ini pun satu. Kalau kita nak mengambilkan waladhdallin, imam dah sujud yang pertama dah, baru kita waladhdallin habis, baru rokok. Jadi perlu tak kita soalan-soalan ini selalu ditanya oleh para jemaah, kerana mereka mengharapkan sembahyang mereka itu ikut secara Nabi SAW. Sebenarnya ada jalan yang mudah, ada jalan yang mudah. Kita akhiri dengan tasbih kifar. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع وبنفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.